Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala umurud dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima jahilna wa dhakkirna bima nasina. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Alhamdulillah, ahli jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya memulakan mana pengajian pada malam ini, saya ingin mohon maaf kerana di antara ahli-ahli jemaah sini saya seorang yang pakai mask. Bukan sebab takut dengan Covid baru ya, tak, dia anjurkan oleh timbalan menteri kesihatan kita ni supaya pakai mask. Tapi saya pakai sebenarnya kerana beberapa minggu yang lepas, saya ni dalam minggu yang keempat, yang mana saya dijangkiti oleh penyakit demam chicken-pox. Jadi bekas paru-paru banyak lagi lah. Jadi saya nak tunjuk kat tuan pun tuan-tuan takut serang pula. Nanti tak boleh nak tidur malam ni. Tak boleh nak tengok muka saya. Okeylah, tak itu. Kita biarkan hak tu. Jadinya kiranya ini adalah minggu pertama ataupun mana bulan yang pertama bagi saya untuk membacakan kitab di surau tuan-tuan. Ingat lagi tak, saya datang bulan lepas lah, untuk bagi ceramah. Jadi alhamdulillah ditakdirkan Allah Subhanahu taala dengan rezekinya dapat datang sini lagi untuk baca kitab. Cuma berlainan lah. Hari tu saya mari datang untuk berceramah, ni datang untuk berkuliah baca kitab pula. Baik, tanpa kita membuat masa lagi, kita akan baca sebuah kitab yang dipanggil Safinatul Najah. Ni Safinatul Najah. Kalau ada tuan-tuan yang bawa ke, ada yang tak bawa lagi, kalau dapat boleh cari dekat Shopee pun ada, lebih kurang RM5 ya. Tak masuk dengan pos ni, tapi kalau beli banyak-banyak tu dia dapat kuranglah sikit kos dia punya penghantaran tu. Jadi kitab saya ni, mana kata kitab Safinatul Najah ni, dia nipis je. Cuma yang saya bawa ni sekali dengan syarah dia. Nampak macam buruk, tapi bukan kerana saya belajar lama, tapi sebab hari tu masa 2021 hari tu, 2021 banjir, air apa dekat rumah saya tu sampai dekat dada lah, mungkin lah. Tergelam dengan kitab-kitab. Itulah nampak macam kuning-kuning sikit, bukan sebab kitab lama ni atau kitab kuning lama, bukanlah. Tu. Jadi mana malam ni kita tanpa kita membuang masa, kita masuk pada muqaddimatul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musanni rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain. Amin. Ini satu kitab yang bernama Safinatun Najah, yang dikarang oleh Syekh Salim bin Sumair. Itu pengarang kitab dia. Asal daripada bumi Yaman. Dia ni suka merantau, ke Mekah dia pergi. Akhirnya dia perhentian sekali, yang terakhir dia ditanam dekat Indonesia. Saya tak pasti, lupa nak tengok bahagian kawasan mana, tapi dia ni asalnya orang Arab yang suka menjelajah, sambil-sambil dia berdakwah lah. Jadi kita mulakan mana kitab ini dengan bismillah. Cuma saya akan bawa kitab ini dengan syarah dia sekali, sebab saya pun tak berapa sangat nak tengok dengan matan-matan yang kadang-kadang kita tak reti nak syarah bagaimana dengan keadaan susunan asalnya dengan sebaik-baiknya.
Kadang-kadang perkataan daripada yang matan dia tu kita tak berapa nak jelas sangat. Baik, pengarang telah memulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Orang dulu kalau dia syarah Bismillah ni, Tok Guru ni, dia sampai sebulan dekat duk baca hal tu. Sebab Bismillah ni banyak perkara yang mana persoalan perbahasan dia, tapi dia disebut tentang fadilah lah, kelebihan kita membaca Bismillah. Antara mana kelebihannya mana disebutkan oleh Nabi SAW tentang mana Bismillah ni, kullu amrin dzibali la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Yang mana sini bahawa dia mengatakan bahawa setiap pekerjaan yang kita nak buat, masa kata kita nak naik kenderaan ke, kita nak masuk rumah ke, kita nak basuh beras ke, kita nak potong bawang ke, apa-apa sahaja yang kita buat ni, setiap perkara pekerjaan, macam kita tadi, kita duduk sini, kita baca kitab, atau kita nak buka pintu rumah kita, kita nak tutup jendela rumah kita ni, tak dapat tidak mula dengan Bismillah. Kenapa? Jadi hak dijawab fa ni, fa di sini fahuwa. Fa ni dengan, kalau kita belajar ilmu nahwu, fa jawabiyah, bukan fa sababiyah, fa jawabiyah. Jawab ia mana? Fahuwa aqta, maka terputus. Di sini kata terputus, bahawa terputusnya dengan keberkatan. Kita datang rumah kita ni, bila datang barakah, maka datang rezeki. Tu datang barakah dalam kita, kehidupan kita ni datang dengan barakah, datangnya keadaannya mana dia itu dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi jawab katanya, wafihi setengah daripada riwayat yang lain, jikalau mana seseorang itu dalam hal pekerjaan dia tidak baca Bismillah, fahuwa abtar. Apa sini? Dengan mana tidaklah terputus, tidak mana terhapus akan dosa dia. Rupa-rupanya mana setiap pekerjaan yang kita buat ini, bila kita start dengan Bismillah, kita mula dengan bacaan Bismillahnya, di sebalik itu terhapusnya dosa. Lagi kata dalam riwayat yang lain, fahuwa ajzam, siapa yang mana dia membaca Bismillah dalam setiap permulaan pekerjaan dia ini, al-musawbid da'il juzam, mana dia akan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala akan penyakit kusta. Bukan setakat penyakit kusta, bahkan mana macam-macam penyakit lagi. Dengan keberkatan Bismillah ni macam-macam. Satu orang, dia ni boleh dikatakan pengamal perubatan. Orang sana dekat Kelantan, Kota Baru dipanggil, kalau orang perawat dia panggil Tok Bomo lah. Ada yang cara kurafat, ada yang cara Islam. Jadi dia ni cara Islam. Dia kata apabila mana satu orang yang mana dia menghendaki akan memberikan mudarat pada orang lain dengan mana makanan tu, dia jampi ke, atau mana letak pelaris ke, atau dia letak sihir ke, maka dengan baca Bismillah itu di permulaan dia nak makan itu, akan menghindarkan diri dia itu daripada terkena akan sihir, terkena akan buatan orang tu. Tu antara besar lah. Jadi kita jangan lupa nak mulakan setiap pekerjaan. Walaupun mana kita ni nak pakai selipar pun kita baca Bismillah juga. Nak buka payung hujan kan, pun baca Bismillah juga. Itu lebih kuat sedikit sebanyak pada syarahan mengenai kelebihan mana hak disebutkan mana tentang kelebihan Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pengarang
memulakan mana tadi dengan bismillah, sekarang dia memuji Tuhan semesta alam. Ini pun dia syarahkan banyak, tapi kita tak nak sebut banyaklah. Cuma di sini bahawa setiap daripada mana permulaan doa sebagaimana disebut dalam mahum hadis, apabila seorang itu dia nak mula berdoa, pertama sekali jangan lupa ia baca bismillah, jangan lupa ia memujinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan lupa ia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mana dia lakukan tiga perkara ini, doa dia pasti dan pasti tidak akan ditolak. Ini antara sebab penerimaan doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga perkara ni kita kan kadang-kadang kita duduk rumah, kita solat tahajud, kita duduk buat ibadat dekat rumah, kita pun doa. Nak berdoa ni, sebab tu mana tiap-tiap kita kena belajar doa. Tak apalah kalau kita tak kerti bahasa Arab, kita baca dalam bahasa kita, bahasa yang kita boleh faham. Kalau pandai bahasa Cina, cincong cacang ada bahasa tu macam mana, ikut bahasa yang kita boleh gunakan. Sebab apa? Sebab bila mana sesuatu perkataan yang kita kenal, kita tahu, kita faham akan dia akan menusuk dalam hati. Pasal apa orang baca Quran tapi dia tak boleh amal dengan Al-Quran? Pasal apa ramai orang mana duk baca Quran macam-macam dah berapa kali dah dia khatam tu, tapi tak boleh ada lagi Al-Quran dalam hidupan dia. Pasal dia tak tahu makna dia baca. Macam apa, macam burung tiung duk baca. Tak, orang ajar dia Assalamualaikum, dia pun boleh ikut Assalamualaikum, tapi dia tak tahu makna. Pernah satu ketika, kita kisah sikit, satu orang syekh ni, dia dianugerahkan satu, diberi hadiah oleh satu orang daripada pelajar dia ni, seekor burung. Jadi burung ni diasah, ajar ia ni kan ada burung burung gembala kerbau. Satu tempat saya dia panggil burung lebar. Mungkin tuan-tuan tahulah, yang biasa burung antara selain daripada burung tu, burung tiung yang boleh diajar, yang boleh cakap macam bahasa kita. Jadi yang diajar ni, dia ajarkan kalimah la ilaha illallah. Tiap-tiap masa burung ni duk ucap, dia duk sebut la ilaha illallah. Suka dia tu guru ni dapat hadiah macam ni. Jadi suatu hari tengah-tengah burung ni duk cakap, dia tak sebut perkataan lain. Hari-hari dia sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiga perkataan macam manusia. Jadi satu hari, oleh kerana mana adalah seekor kucing, ia duk tekan sangkar tadi, jatuh. Sangkar tu duk atas, jatuh. Maka bila terjatuh, terbukut sangkar, pintu sangkar tadi, kucing pun terkam. Bila keadaan kucing tu terkam, maka burung tadi duk kiak, bunyi macam asal dia, mana tabiat awal dia, suara asal dia. Bila lihat keadaan itu, yang tok guru tadi dia menangis. Kuat dia menangis. Dia menangis kuat sampai basuh habis janggut dia tadi. Jadi murid dia tadi hadiahkan burung. Dia mari tengok, kenapa sedih sangat ni tok guru? Sebab kucing makan tekan mati burung ni ke? Tak apa, kalau sebab kerana burung ni, saya akan cari hak lain pula ganti hak ni. Tok guru jangan sedih. Dia kata, guru dia tadi, aku menangis ni, aku sedih ni bukan sebab kerana burung hak tadi ni mati, tetapi aku menangis sebab aku memikirkan macam mana keadaan perakhiran diri aku ni. Macam burung tadi tu, dia tak biasa sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya saat saja dia diterkam kucing nak mati, keluar suara lain. Begitu aku takutnya, bimbang atas diri aku, mana saat aku ni dekat nak mati,
yang keluar daripada lidahku adalah perkataan lain. Ini kita takut tak tuan? Sebab apa? Kerana tak jadi amalan, ataupun mana keadaan perbuatan kita tadi hanya duduk dekat lidah saja, dekat bibir saja. Sebab tu ramai Nabi bagi tahu, sebut dalam hadis lebih kurang mahunya, ramai orang baca Quran tapi Al-Quran itu tak masuk dalam hati, yang lekat lidah dia sampai ke kerongkong, tak masuk dalam hati. Sebab tu dia tak faham. Dia tahu dah amalan Islam, dia tahu dah agama Islam, dia tahu dah ini adalah larangan, dia tahu dah ini satu perintah, tapi dia tetap langgar juga. Sebab apa? Sebab dalam hidup dia tadi, dia tidak memahami dan dia tidak menjiwai akan apa yang dia belajar tu. Ramai orang belajar pada ketika ni, tapi tak tahu apa dia belajar. Itu kita takut tuan-tuan. Bukan kata-kata baca kitab tak. Siapa-siapa boleh baca kitab tuan-tuan, tapi nak memaham akan mana isi hak tersirat, bukan tersurat. Tersurat boleh nampak, tapi hak tersirat itu, maksud ia tuliskan kitab tadi, maksud kita belajar dengan ilmu tadi adalah untuk apa? Untuk perkara apa? Maka itu kita kena tahu mana setakat, bukan setakat mana kita baca ni nak memahami hukum. Memang betul kita kena belajar ilmu ni untuk memperbaiki akan diri kita, tetapi dalam masa sama takhalluqu bi khuluqil hasanah, berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Pernah satu guru saya cakap, Habib Muhammad bin Abu Bakar bin Agil Al-Hamid, dia kata satu orang yang mempunyai akan adab sudah tentu dia mempunyai ilmu. Tapi satu orang yang mempunyai ilmu belum tentu dia beradab. Sebab tu penting adab daripada ilmu. Sebab apa tuan-tuan? Ada ramai orang tahu ilmu, tapi dia tak boleh nak tinggalkan maksiat. Dia duduk buat apa yang Allah Ta'ala larang pada dia. Dia duduk sakit hati dengan orang ni. Dia duduk memuji akan diri dia ni lebih baik daripada orang ni. Dia duduk berasa dia ni suci. Dia lihat keburukan orang, sehingga mana ibarat katanya, kalau gajah seberang laut tak nampak jelas, nampak terang, tapi kuman Allah masak kuman depan ni, kuman seberang laut tu dia nampak jelas. Gajah depan mata dia tak nampak. Dia nampak hak orang, tapi diri dia ni dia tak tahu, tak tengok, tak suluh pun alam diri dia. Ibarat kata satu orang ulama, dia kata satu kisah, dia beritahu satu orang kawan ni, dia datang jumpa kawan dia, maka dia ziarah. Dia kata, saya duk perhati daripada jauh lagi, saya datang rumah kamu ni, saya tengok rumah kamu ni nak roboh, nak runtuh dah. Maka kawan ni kata, macam mana kamu ni kata macam ni, sedangkan mana saya duduk dalam rumah ni bertahun-tahun dah, tak ada apa-apa, tak pernah pun ni mana saya mengalami, tak rasa bergegar apa, tak tengok apa-apa. Dia kata, cuba kamu keluar daripada rumah kamu ni, kamu tengok keluar. Cuba keluar daripada rumah kamu ni, tengok kat luar. Maka bila dia pun tengok daripada luar rumah dia tu, ya betul nampak tengok dah nak roboh, tak tahu bila masa. Begitulah mana satu orang yang dia melihat akan mana diri dia itu, maka dia sedar bahawa diri dia itu keadaannya macam mana. Sebelum dia ni nak mengata, nak mengutuk orang, nak menghinakan orang tu, dia tengok diri dia. Nah, kita jangan ada dalam diri kita ni perasaan diri kita perkara yang tak elok. Kita berasa kita lebih hebat satu orang daripada satu orang pun. Allah, takutnya mana pahala yang kita bina selama ini hancur dalam satu masa saja. Baik, kita sambung.
Jadi mana pengarang telah memujinya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Tuhan yang memiliki akan alam ini. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, dan dengannya kami meminta akan mana rahmat atau ini, meminta akan mana pertolongannya daripada Allah Subhanahu wa taala di atas pekerjaan dunia dan juga perkara akhirat. Dalam doa kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta, kan? Kita minta doa kepada Allah. Ada pun kalau seorang imam baca mewakili akan kita mengaminkan, maka kita ketika tu kita sama-sama aminkan. Maka kita tengok dalam hati, dalam diri kita tadi, dalam doa tadi, membacakan mana, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jadikan mana dunia ini baik bagi kita, jadikanlah akhirat ini baik bagi kita, dan minta pelihara kita daripada api neraka. Maka kita minta duduk atas dunia ni kita selamat, duduk dekat akhirat pun kita selamat. Jangan kita ada satu je matlamat, itu mana duduk atas dunia saja, lepas tu tak ada buat siapan untuk akhirat. Kalau agama tak apalah, biar dulu, tunggu dulu, nanti pencing baru kita nak berambat, nak berlari pada akhirat. Aduh, tak kena. Kita doa kepada Allah Ta'ala supaya beri keutamaan, beri mana kepada kita ni, supaya mana kita ni dapat berjaya dekat dunia, dapat berjaya ke akhirat. Tapi yang kejarnya hanya dunia saja. Kita tak cari pun untuk akhirat, yang nanti suatu hari nanti ibarat kata apa, yang dikejar tak dapat, yang dikandung keciciran. Tak dapat semua. Tapi mana kata, bila mana satu orang itu dia mengejar akhirat, dengan automatiknya, bukan secara manual, secara automatiknya dunia akan mengejar dia. Ibarat kata mana, bila mana satu orang dia mengejarkan mana bayang-bayang, maka dia tidak akan dapat bayang-bayang. Tapi kalau dia membiarkan bayang-bayang itu datang pada dia, maka sudah tentu bayang-bayang tadi akan pergi kepada dia. Kita tengok, kita duduk dekat dengan pandang kita lagi tak ada. Wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiin. Dan juga selawat juga salam terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup segala nabi. Wa alihi wa sahbihi ajma'in, dan juga sahabatnya dengan mana ahli keluarganya dan sahabatnya semuanya. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, dan tidak ada upaya kita melainkan dengan bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bila kata mana muazzin dia azan, bila dia azan hayya 'alas salat, kita jawab apa? Kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Lebih-lebih lagi dah dalam waktu subuh, la haula wala quwwata illa billah. Sebab apa? Sebab yang menggerakkan hati kita adalah Allah. Kekuatan yang kita ni dapat untuk kita hadir dalam majlis ini pun datangnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menggerakkan hati kita semua ni untuk bangun, untuk duduk dalam majlis yang mana bolehlah dikatakan adalah dalam seorang ni 20 orang, lebih kurang. Tetapi sedarlah mana kita ni, walaupun majlis ni kita ni tidak didatangi oleh puluhan ribu orang, tetapi majlis ini lebih besar pahalanya daripada majlis lalai. Majlis lalai langsung ni
tak ada pahala. Majlis ini satu yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilmah. Dalam riwayat Imam Tirmizi dia sebut, siapa yang berjalan ia ke satu jalan semata-mata kerana nak belajarkan ilmu, nak dapatkan ilmu, salakallahu tariqan ilal jannah, maka Allah Ta'ala akan memasukkan dia ini, memudahkan dia ini untuk masuk dalam syurga. Besar kelebihan orang yang duduk dalam majlis ini. Satu ketika zaman Nabi SAW ada 3 orang laki-laki lalu lewat dia dekat majlis Rasulullah. Satu orang dia nampak majlis Rasulullah, maka dia datang duduk dekat-dekat dengan Nabi SAW. Dia masuk dekat dengan Nabi. Satu orang dia nampak juga majlis ni, lepas tu dia masuk, dia duduk belakang sekali. Dia duduk juga tapi duduk belakang sekali ni. Dengar mungkin tak dengar, tak dapat apa, duduk saja. Dan seorang lagi dia kata, tak ada faedah majlis macam ni, baik dia pergi. Setelah majlis ini, Nabi pun bagi tahu kepada sahabat. Dia kata, kamu nak tahu tak tentang 3 orang yang hadir dalam majlis aku ni pada malam ni? Maka sahabat kata, ya kami nak dengar, kami nak tahu. Seorang tu yang datang majlis aku, dia duduk dalam depan aku ni, dia datang pada ni, maka rahmat Allah Subhanahu Wa Taala datang kepada dia seperti mana kehendak diri dia itu datang kepada aku tadi. Dan satu orang tadi dia datang juga majlis aku, tapi dia duduk di luar saja, duduk di luar, duduk jauh daripada majlis aku. Dia datang sebagaimana dia malu nak datang dekat kepada aku. Begitulah rahmat Allah Ta'ala nak dekat dengan dia. Rahmat Allah Ta'ala pun tak mau dekat dengan dia, malu juga. Dan begitu juga mana satu orang yang ketiga itu, sebagaimana dia menolak untuk masuk dalam majlis aku, begitu Allah Ta'ala marah pada dia, Allah Ta'ala murka pada dia. Tuan-tuan, bukan kata mana majlis ilmu ni majlis yang kecil. Setiap daripada ahli jemaah yang datang untuk duduk dalam majlis ilmu ini, setiap daripada kita ni namanya dicatat di Lauh Mahfuz, dalam mana disebut nama dia dalam majlis yang lebih besar daripada ini, iaitu majlis para malaikat di arasy Allah Subhanahu Wa Taala, dekat Baitul Ma'mur tu, tempat apa, kalau kita ni Baitullah, tempat kelilingnya berhimpunnya manusia itu. Kalau dekat langit ada Baitul Ma'mur, tempat malaikat duduk berkumpul situ, duduk tawaf situ. Berhimpunnya kita ni disebut, bukan kata nama kita saja, bahkan nama ibu bapa kita sekali disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam majlis tersebut. Itu besarnya tuan-tuan. Kalau kita duduk dalam majlis ilmu ni, tidak kata kecil. Sebab tu kita kena, walaupun mana kata, kalaulah mana lau ya'lamu anna fadilatun salatu subhi bil jamaah la atauhu walau bihawa. Kalau mana manusia tu tahu kelebihan pahalanya untuk datang solat subuh berjemaah, mestinya mereka akan datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan walau dia terpaksa untuk merangkak sekalipun. Sebab kenapa? Kerana dia tahu ilmu, dia tahu akan mana yang dia belajar tadi akan menampakkan hasilnya, bukan di sini tapi dekat akhirat. Sebab tu kita belajar akhirat ni, orang yang belajar tentang ilmu yakin ni, ilmu yang ghaib ini, dia tak nampak atas dunia ni, tapi dia akan merasa nikmat dia dekat akhirat nanti. Sebab yang merasa yakin dengan akhirat itulah tandanya iman satu orang tu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq digelar As-Siddiq, orang yang paling percaya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu ketika mana Nabi Isra Mi'raj, Nabi turun
Abu Jahal kata, wahai Abu Bakar, kamu kawan-kawan dia, kawan yang dekat dengan dia, kamu percaya ke dia ni jalan dalam satu malam pergi ke Baitul Maqdis? Kita nak berjalan daripada sini ambil masa naik unta 1 bulan, dia 1 malam. Lepas tu dia cerita pula dia naik ke langit. Kamu percaya ke? Abu Bakar kata, awak hak dia cerita apa saja yang dia cerita kepada aku, walaupun kata lebih daripada itu, tetap aku percaya. Itu iman yang ada pada Sayyidina Abu Bakar. Sebab tu orang paling mulia dekat padang mahsyar, tuan-tuan, bila mana di padang mahsyar manusia dihimpunkan, Allah Ta'ala begitu marah pada manusia. Kenapa? Di dunia dulu ramai yang engkar, ramai yang mendustakan Allah Subhanahu Ta'ala. Hari ini mereka bertemu dengan Allah Ta'ala pada hari mahsyar nanti. Masa itu tak ada satu orang pun yang berani angkat muka pada hari kiamat, duk tunduk, kerana takutnya Allah Subhanahu Ta'ala. Tapi bila saat Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa Sayyidina Abu Bakar untuk menghadap Allah SWT, kemarahan Allah Ta'ala itu lenyap sekelip mata. Allahu Akbar. Itu kerana apa? Kerana orang yang yakin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berita yang dibawa oleh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita belajar. Ini kita setakat belajar mana kena amal, bukan setakat dengar. Kalau kita dengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Takutnya begitulah, kita belajar, tapi tak dapat manfaat apa-apa. Sebab apa? Sebab hati kita ni tak nak terima, hati kita ni tak nak buat, tak ada niat nak buat. Belajar ilmu banyak dah, tapi tak ada niat nak buat. Lepas tu lah mana macam hati kita ni dikonkret, tutup. Ditutup hati kita ni seperti mana konkret. Dalam riwayatnya, kisah sejarahnya, ulama bagi tahu zaman Nabi ni ada satu orang yang paling bijak dalam sastra Arab. Orang paling bijak dia ni, boleh katakan apa, pertuturan bahasa-bahasa Arab itu dikuasai dia dengan baik sekali. Tahu tak orang tu siapa? Abu Jahal. Bila Nabi SAW jumpa Abu Jahal, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Diajaknya Abu Jahal untuk masuk Islam, maka dia menolak. Dengan saja perkataan ini, dia tutup telinga dah. Sebab apa? Walaupun dia ni orang yang paling pakar dalam bidang bahasa, tapi hati dia tutup untuk mana menerima akan kebaikan, maka dia tidak akan dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mana? Satu orang tu belajar bukan untuk beramal, belajar untuk mana? Hanya menyedapkan halwa telinga ataupun mengisi masa lapang dia. Tak tahu nak buat apa ni kat rumah, duduk dalam masjid dah sekejap, dan mari datang surau lah sekejap. Maka untuk orang yang seperti ini, dia tidak akan dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita, bila kita dengar, kita belajar, maka kita niat nak amal. Kalau kita tak dapat nak amal lagi, tak apa dah, dapat satu pahala dah. Bila kita buat, dapat mana? Sehingga mana Allah Ta'ala bagikan ajran wahidan, satu pahala, hatta sab'ina ajra, sehingga mana 70 pahala. Bahkan mana tidak terbatas lagi, yang disebut dalam hadis Imam Nawawi, hadis 40 hadis yang disebutkan, dibukukan oleh Sayyidina Syekh Imam Nawawi. Jadi itu tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana kita ni perlu untuk setiap masa, setiap masa ni mana dalam keadaan kita ni duk teringat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, duk teringat
Kalau kita tak teringat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam amalan kita, pada kebajikan kita, maka kita buat tu macam kita solat. Kita solat macam orang lain, tapi kita ni fikiran melayang, duduk tak tahu mana. Maka solat tu macam mana? Solat tu sah, cuma tak dapat pahala. Pahala tu bila mana? Qad aflahal mu'minu allazina fi solatihim khashi'un. Berjayalah orang yang mana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran lebih kurang mahunya, qad aflahal mu'minu allazina fi solatihim, yang mana dalam solat mereka itu khashi'un. Adakah mana orang yang mana dia ni solat tapi mana fikiran melayang, tak ada dalam khusyuk ni, macam mana? Tetap sah. Macam orang lah, contoh, satu orang dia puasa pula duk mengumpat. Akhirnya habislah puasa tu dengan mengumpat daripada subuh sampailah maghrib. Puasa dia kena qada ke tidak? Tak perlu qada, cuma pahala tu melepas. Ibarat macam tu lah keadaannya. Bila kita lah semualah, kita niat mana rujukan kita dah, peringatan untuk kita lah. Peringatan untuk kita yang mana kita yang kena buat persiapan, yang kita kenalah yang mana kita ni kena ikutnya, kena sempurnakan. Nak mula dah masuk fasal. Nak mula masuk fasal. Tadi dia mula dengan mukaddimah. Mukaddimah pada helaian-helaian yang dia sebutkan tadi itu, dengan perkataan yang memujinya. Memujinya Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi kita ni bukan kata kita yang memuji Allah Ta'ala, bahkan kitanya kena juga memuji Allah Ta'ala. Sebab tu dalam Al-Quran, uzkurullaha katsira, sebutlah Allah sebanyak-banyak mungkin. Kena sebut Allah Ta'ala ni, sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah tiap-tiap sebanyak mungkin, dengan kita memahami akan makna dia sekali lah. Jangan sebut macam burung tiung tadi. Kena dengar dengan mana. Sebab itulah mana perkataan, bila mana dia ini difahami, maka dia akan masuk, menusuk dalam hati. Kita contoh, kita tak pandai bahasa Korea, kita duduk nyanyi lagu Korea, ataupun mana kita ni duduk nyanyi lagu India atau apa kok, tak faham masa dia. Hanya mana sekadar gitu je lah. Rupa-rupanya tak tahu, tak faham, kita duduk sebut, dia duduk mencarut dekat kita. Duduk sebut tu. Kononnya ikut trend zaman sekarang ni. Duduk buat lagu, duduk nyanyi lagu tu, duduk buat. Ini macam-macam lah kadang. Pernah satu ketika kawan saya ni dia cerita, ada satu orang ni Melayu, budak Melayu ni, dia ni konon-kononnya nak jadi gangster. Dia nak jadi gangster lah. Jadi gini, kalau dia nak jadi suatu hari tu dia kata dia nak buat tatu, sebab orang percaya kalau buat tatu ni makin ganah lah gangster tu. Kalau gangster tu ada tatu memang hak ganah. Macam orang Iban, orang Dayak ni dekat sana ni, dekat Sarawak, cerita ni dekat Sarawak lah dia cerita. Jadi biasanya orang-orang dulu dia hak jenis gangster, hak orang berani ni, dia suka letak tattoo kat badan dia. Jadi dia kata fikir satu hari tu, macam mana ni nak cari kata apa ni. Jadi dia jalan-jalan, terpandanglah satu bekas tin, ada tulisan. Dia kata duk macam elok ya kataan ni. Dia pun nak buatlah tulisan ni dekat badan dia, dekat bahu dia. Maka dia masuk kedai Cina nak buat tatu tadi. Maka dia kata suruh tulis ni kataan ni dekat bahu saya. Dia nak buat ni. Cina ni tak bagi tahu dah maksud dia apa. Tapi dia kata tadi dia memang betul nak buat ni dekat ni. Jadi betul kah Cina ni tak kata, betul kah ni kamu nak buat tulisan ni dekat dekat bahu kamu ni? Dia kata ya pasti, saya nak pasti. Jadi bila pun dia tulis siap. Dah siap ada, maka dia keluar ni. Dia tunjuk semua kat orang tatu. Orang Cina tengok gelap. Kenapa? Dia tanya gelap. Tu kamu tulis tu sotong kering.
Toleh tuan-tuan, betul-betul penting tuan-tuan. Kita bukan turut saja dah, turut dengan tahu, dengan faham tuan-tuan. Duk mengaji, kena faham, bukan turut saja, bukan dengar saja. Itu kena carinya. Tak kena tahu dengan mana mendalam, masuk dalam hati kita, barulah kita faham. Kalau tadi kita ikut dengan rasanya ta'zim buat. Kalau kita kata Allahu Akbar, akad takbir tu bila mana ada Allah Ta'ala dalam hati kita, Allah masa kita tu rasa nikmatnya kita sembahyang. Itunya. Wallahu a'lam. Setakat itu sajalah. Tadi itu cuma cerita-cerita apalah. Atau kita tak tahu lah apa bagaimana pengajaran buat kita lah. Semua buat biaya pengajaran, termasuk saya sendiri. Baiklah, setakat itu saja pengajian kita untuk bulan pertama ini. Setakat itu saja yang saya dapat berikan syarahan saya. Minta ampun, minta halal apa yang terkurang, apa yang terlebih. Kalau yang salah tu saya minta maaf ampun. Jika terasa hati terasa dalam rasanya salah ni, apa tak molek, tak elok, atau memecah hati, jadi saya minta maaf lah kepada tuan-tuan. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu Taala, supaya Allah Ta'ala mengampuni akan lidah saya yang berbicara ini. Wallahu a'lam. Kita tutup majlis ini dengan tasbih kafarah dan suratul Al.